Jadi sambil-sambil tu tengok soalan trial dah. Soalan trial pula. Soalan esei kita. Sementara cikgu recording. Cikgu, Ya, ya. Aisyah ni ada. Aisyah Hanif Afrina Akhtar masuk lah kau? Belum lagi. Apa masalah dengan Afrina Akhtar ni? Cikgu Hana masuk dah. Okey, tak ada dah. Sementara orang azan cikgu nak beritahu sikit tahun lepas ada seorang pelajar ni, cikgu tak nak sebut nama, bukan duduk kelas hujung kelas pandai juga. Dan cikgu pernah bantu dia lah. Setiap orang kata apa, dia ada masalah. So cikgu bantu dia. Kadang-kadang bukan sikit sekali bagi 700 cikgu bagi. Kadang-kadang beratus-ratus cikgu bagi duit. Sebab kesian lah dia ada masalah dia ada masalah. Dan dia asalnya budak yang pandai. Budak pandai sebab result bio dia okey. Lepas tu cikgu pun tak tahulah dia hanyut ke dia apa. Dia mula dah tak masuk kelas cikgu. Banyak alasan lah dia tak masuk kelas cikgu. Dia tak masuk kelas lain. Kelas lain pun dia tak masuk. Sekali cikgu pujuk dia masuk. Lepas tu bila cikgu pujuk hantar latihan, dia hantar. Lepas tu dia senyap balik. Dan sampai satu peringkat, cikgu kata dah, cikgu boleh pujuk-pujuk pelajar yang macam ni. Cikgu pujuk. Tapi kita ni manusia kan. Kadang-kadang kita tak boleh tipu dah hati kita. Kalau kita tak suka, kita tak suka dah lah. Nah, setara mana kita nak pujuk orang kalau orang ni bukan toksik dah. Jadi cikgu pun lepas trial tu dia dah buat perangai dah. Dia tak mari sekolah pun. Waktu tu dah bersemuka dah. Tak mari sekolah. Jarang-jarang mari. Cikgu pun penat dah. Cikgu rasa macam aku give up dah dengan budak ni. Dalam ramai-ramai pelajar yang cikgu ajar, semua yang paling rendah result ialah B. Tak ada C pun. Kalau awak tengok result kelas cikgu mengajar tahun lepas, keputusan bio yang kelas cikgu mengajar 3 kelas, keputusan paling rendah ialah B je. Tak ada C, tak ada C+, tak ada D, tak ada E. Tapi dirosakkan oleh sore pelajar ni. Dia dapat D. Dia sore-sore satunya daripada 3 kelas yang cikgu ajar, dia sore dapat D. Sebab apa jadi gitu? Asal-asal dia bukan macam tu result dia. Paling rendah dia dapat B lah budak ni. Tapi sebab lepas trial tu dia buona dah. Dia start buona dah tak main sekolah, kelas online sebelum tu pun dia tak masuk, latihan tak buat apa semua. Jadi awak nampak dah efek kesan daripada tak masuk kelas. Efek daripada tak masuk kelas. Dan kalau awak kata tak apa cikgu saya pergi tuition. Tuition ni lain dengan cikgu ajar. Sebab keberkatan tu mari daripada cikgu mengajar. Awak tuition ni sebab dia berbayar kak. Jadi awak cikgu bukan kata tak bagus masuk tuition. Pergilah tuition, cikgu tak salah. Cikgu tak marah. Tapi mana yang perlu awak kejar dulu. Hak mana hak wajib? Kita buat hak wajib dulu baru hak sunat. So masuklah kelas hak betul hak cikgu mengajar ni. Lepas tu sunat tu kelas tuition lah. Jadi kena fokus hak cikgu mengajar. Jadi pelajar ni nak ayak awak begitulah. Awak fikir sendirilah, awak pun dah besar, cikgu malah nak marah-marah. Okey. Najma, cikgu berhenti di soalan mana hari tu? Esei. Yang ni ke Najma? Betul lah. Yang ni bukan dah buat Betul dah? ke? Buat dah ni Dia apa? Ni soalan ni buat dah ke? Buat dah. Sekejap Yang ni? Buat dah. Sebab dia 10. Yang ni? Biasa kita tak semak lagi kan? Tak lagi cikgu. Okay, so cikgu akan back balik sebab takut awak lupa dah skema baru ni, nombor 10. Dan kita akan semak jawapan pelajar. Okay.
Okay, kita tengok soalan. Saya mak dah cikgu. Saya mak dah jawapan dia. Ha. Okay, so kalau saya mak dah, kita terus je lah. Okay, soalan ni deh. Betul tak? Okay, betul tak soalan ni? Belum lagi. Betul cikgu. Okay. Okay, so kita tengok soalan 2. Okay, Puan W telah melahirkan seorang bayi perempuan. Walau bagaimanapun setelah minit kelahiran, bayi tersebut menjadi biru. Awak faham lah ni, kalau biru ni maknanya tak cukup oksigen. Dan terpaksa dibawa ke bilik kecemasan. Dari peperiksaan MRI, doktor mendapati jantung bayi tersebut tidak mempunyai salur darah P. Okey, so kalau kita tengok jawapan sebelum ni, kita tak label lagi kan P tu sebagai apa-apa. Okey, jadi sebab itulah bila dapat soalan macam ni, apa salur darah P? Ikut formula A kak cikgu kata tu. Okey, A tu ialah apa? Apa salur darah P? Okey, jadi kita kata P ialah iota. Ialah iota. Terangkan kesan-kesan yang dihadapi oleh bayi tersebut akibat kecacatan tersebut. Okey, cikgu nak pesan satu benda di sini. Soalan ni dalam bentuk negatif. Kenapa? Sebab sepatutnya kalau orang normal dia ada iota. Tapi sekarang soalan ni dalam bentuk negatif. Kenapa? Sebab dia tak ada iota. Awak nampak tak soalan ni dalam bentuk negatif je lah. Katakan contoh, saya ada telinga. Tu positif. Memang kita ada telinga. Tapi kalau soalan kata, terangkan apa terjadi bila budak itu tak ada telinga. Bila tak ada tu maknanya soalan dalam bentuk negatif. Jadi bila soalan dalam bentuk negatif, awak kena guna jawapan tidak belakang. Tidak. Faham? Okey, jadi awak jangan bagi cikgu fungsi iota sini. Jangan bagi fungsi iota. Biasanya pelajar, tiap-tiap tahun cikgu akan jumpa pelajar bila dia kata P ialah iota. Iota akan mengangkut darah apa-apa. Ada markah lah. Awak bagi dalam bentuk positif. Sekarang, terangkan kesan. So apa? Apa jadi bila iota tak ada? Dia kena gitu. Jadi awak kena beri fungsi tukar jadi tidak. Awak kena beri fungsi iota tapi awak kena tukar perkataan tidak. Sebab sekarang iota dah tak ada. Dia kena gitu Kak. Awak jangan bagi fungsi iota cikgu. Cikgu tanya apa jadi kesan kalau iota tak ada. So jawapan dia, darah beroksigen tidak diangkut dari jantung ke seluruh badan. Tambah perkataan tidak. Kerana kalau dia tanya fungsi iota, iota ni mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Tapi sebab budak ni tak ada iota, darah beroksigen tidak dapat diangkut dari jantung ke seluruh badan. So maknanya tak ada oksigen. Jadi tak ada oksigen nak hantar ke seluruh badan. Okey, jadi kesan akibat dia bila tak ada oksigen ni, yang pertama menyebabkan sel-sel badan tidak menerima oksigen dan nutrien atau glukosa. Cikgu, saat ni cikgu kata oksigen. Awak kena ingat macam ni. Darah selain daripada oksigen dia ada apa? Dia ada oksigen. Okay? Dia ada glukosa. Dia ada asid amino. Hormon, dia ada antibody dalam darah. Okey, jadi bila darah tak ada oksigen, tak ada apa-apa, tak ada kandungan daripada jantung tu, maka tak ada oksigen. Okay, jadi menyebabkan sel-sel badan tidak menerima oksigen ataupun nutrien ataupun glukosa. Faham? Sebab sel-sel ni duduk di seluruh badan. Jadi sel-sel badan tidak menerima oksigen atau tidak menerima nutrien atau tidak menerima glukosa. So bila tak ada oksigen, boleh tak nak buat respirasi sel? Tak boleh. Okey, respirasi sel tidak berlaku. Jadi bila tak ada respirasi sel, ada tenaga tak?
tiada tenaga yang terhasil. Lepas tu bila tak ada tenaga boleh tak nak buat proses-proses metabolisme? Tak boleh. Okey, proses metabolisme badan atau proses pencernaan atau pertumbuhan tidak dapat dilakukan sebab tak ada tenaga. Jadi bila tak boleh nak buat semua proses, maka kesannya ialah bayi tersebut hanya dapat bertahan beberapa hari sahaja atau mati. So setiap satu ni satu markah, satu markah, satu markah semua ni. Jadi cikgu akan cari 6 markah. Okey, katakan contoh budak ni dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun poin ni ada 7 isi, tetapi sebab maksimum 6 markah, maka cikgu akan tulis max 6 markah. Okey, jelas Okey, so kita cuba tengok jawapan kawan-kawan awak. Okey, ni cikgu guna sampel daripada Atila. Okey, bayi tersebut meninggal. Boleh meninggal. Betul lah, mati. 1 markah. Ini kerana salur darah P iaitu aorta. Betul, 1 markah. Berfungsi mengangkut darah beroksigen. Okey, yang ni dia beri fungsi. So kita tak nak ni. Sepatutnya dia kena kata tidak dapat mengangkut. Awak nampak tak? Ni lah yang pelajar suka jawab. Dia bagi fungsi cikgu. Dia kena tukar jawapan jadi tidak. Setiap sel dalam badan memerlukan darah untuk bekerja. Apabila darah tidak sampai, apa darahnya? Awak fokus kepada darah beroksigen. Okey, kita tak si darah, kita nak darah yang ada oksigen tu. Okey, apabila darah tidak sampai ke sel-sel badan, proses-proses di dalamnya akan terganggu. Ni yang pelajar selalu buat. Proses gapo? Dia kena spesifik lah kak. Jangan kata proses dia tak markah. Hal ini menyebabkan kegagalan pada bahagian tertentu. Hal ini menyebabkan kegagalan pada bahagian tertentu dan boleh menyebabkan kematian. Dia repeat balik. So repeat ni tak ada markah. Jadi Atila dapat 2/6. Nampak? Ni kalau dia baiki sikit, dia kata tidak masuk darah beroksigen, dapat 2/6. Okay. Kita tengok jawapan Izzati. Darah tak dapat dipam ke seluruh badan. Hal ini kerana jantung tidak mendapat bekalan darah mencukupi. Jantung dapat bekalan oksigen mencukupi. Darah cukup, cuma bila dia nak keluar tu dia tak cukup. Okay. Kesannya ia boleh menyebabkan kematian. Okay, 1 markah. Cacatan jantung jenis sumbatan. Mesti bahasa Indonesia ni. Hal ini kerana saluran atau injap aorta yang sempit. Kenapa sempit? Sedangkan budak ni memang tak ada aorta, akan memberi bebanan ke atas ventrikel kiri, kesannya ia boleh menyebabkan jantung lemah dan rosak. So pelajar ni dapat 1/6. Lemah lagi ni Izzati. Lemah lagi. Okay, kena study lagi. Kena apa-apa jawapan, cikgu kata mesti rujuk buku teks. Kalau tak ada buku teks form 4, cikgu kata beli buku Fokus SEM ataupun beli buku Amazing form 4. Cari dalam Shopee atau Lazada. Sehari je sampai dah buku. Okay, next. Kita pergi soalan B. Berdasarkan Rajah 10.1. Okay, awak hati-hati. Bila dia kata berdasarkan Rajah, so awak kena tengok rajah lah. Terangkan fungsi Y. Terangkan fungsi Y. Okey, so cikgu akan back balik kepada tajuk tingkatan 4. Mana-mana pelajar yang tak belajar dengan cikgu masa tingkatan 4, kurang faham dengan cikgu sebelum ni masa tingkatan 4, awak boleh tengok YouTube cikgu. Awak boleh tengok YouTube cikgu seperti yang Kak Adila cakap. Boleh tengok berulang kali, boleh tukar speed tu kepada slow. So dia kita boleh dengar berulang kali sempat kita nak baca. Kalau awak perlukan slide tu, royak cikgu. Cikgu boleh beri slide tu kepada awak. Sambil awak baca, sambil awak dengar cikgu ajar. Kalau katakan awak check dalam YouTube tu tak ada slide. Kadang-kadang cikgu terlupa nak upload slide. Terlupa nak upload video tu, beritahu cikgu akan upload balik. Sebab untuk pengetahuan awak, sebelum ni cikgu tak upload dalam YouTube tajuk yang awal-awal. Cikgu upload dalam Google Classroom.
So ambil masa sikit lah, cikgu kena transfer file tu ke YouTube. Okay. Okay, terangkan fungsi Y. Okay, untuk pengetahuan awak, jantung kita ni kita akan bahagi kepada dua bahagian deh. Kita akan bahagi kepada dua bahagian. Kalau belah, yang ni kita panggil belah kanan. Okay, yang ni belah kiri. Kalau awak tak tahu, cikgu kenapa belah sana belah kanan, yang ni belah kiri. Awak ambil buku tu, awak letakkan di dada awak pusing. So dia akan jadi belah kanan, belah kiri deh. Okay. Kemudian yang belah kanan ni, darahnya adalah darah kurang oksigen. Okay, atau kita panggil darah terdioksigen. Boleh? Okay, darah yang kurang oksigen belah kanan. Atau kita panggil darah terdioksigen. Kalau belah kiri, darah yang banyak oksigen. Belah kiri darah yang banyak oksigen. Atau kita panggil darah beroksigen. Okay. Kau kena tahulah kanan, kiri. Okay. Kemudian, belah kanan ni, dia ada injap ni. So, cikgu ada bagi cara nak ingat. Yang belah kanan ni kita panggil trika. Trika. Apa dia cikgu trika? Injap trikuspid. Duduk belah kanan. So, trika. Ikut awak lah, awak nak ingat troika, kota baru tu pun tak apa. Trika. Trikuspid duduk belah kanan. Okay, kalau bikuspid duduk belah kiri. Bikuspid duduk belah kiri. So, ini injap trikuspid. Ini injap bikuspid. Lepas tu cikgu hak tengah-tengah tu, itu injap sabit. Okay. So sekarang soalan ni dia nak terangkan fungsi Y. Jadi macam biasa, guna formula akak. A apa? Y. Jadi Y ialah injap trikuspid. Satu markah. Okay. Kemudian terangkan fungsi. Senang je bila nak terangkan fungsi. K tu, kenapa? Kenapa? Sebab dia nak fungsi terus ke trikuspid. Ia memberikan antara kanan dengan ventricle kanan. So nampak tak? Ia duduk di sini. Jadi fungsinya memisahkan atrium kanan dengan ventricle kanan. Dia duduk tengah-tengah ni. Jadi dia memisahkan antara kanan dan ventricle kanan. Lagi, apa fungsi dia? Ia akan terbuka dan tertutup injap berdasarkan peredaran darah yang maksudnya macam ni, darah yang kurang oksigen, darah yang kurang oksigen masuk ke atrium kanan. Kemudian injap ni terbuka. Dia akan masuk dalam ventricle kanan. Boleh? Darah kurang oksigen masuk ke atrium kanan. Jadi bila injap ni terbuka, dia akan masuk ke ventricle kanan. So masa dia masuk dah dalam ventricle kanan ni, injap ni akan tertutup. Apa cikgu dia tutup? Dia takut darah ni undur balik, keluar balik. Jadi sebab tu dia kata fungsinya terbuka dan tertutup injap berdasarkan peredaran darah yang betul. So dia masuk dalam atrium kanan. Pun terbuka. Darah masuk ke ventricle kanan. So bila dah masuk, injap akan tertutup. Sebab dia takut darah tu berpatah balik. Boleh. Okay. Dan kesan akibat. Kesan akibat injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir dari atrium kanan ni, ke ventricle kanan. Sebab dia terbuka. Bila darah dah masuk, injap tertutup untuk mengelakkan darah dari ventricle kanan mengalir semula ke atrium kanan. Maknanya dah masuk, nak undur balik. Tak boleh. So sebab tu injap tu tertutup. Dan ia dikawal oleh chorda tendini. Mana chorda tendini? Ni chorda tendini. So sebab kita ni tak sempat
tahun lepas pun tak sempat juga nak belah jantung lembu. So kalau kita belah jantung lembu, memang kita nampak ni. Oh ni struktur ni. Ni chorda tendini. So chorda tendini ni ialah tendon. Tendon tu gapo cikgu? Awak dah belajar tingkatan 4. Tendon tu ialah thought. Tendon untuk daging, otot-otot jantung tu dengan tulang. So dia chorda tendini ni adalah sejenis tendon. Dia sejenis tendon ni macam gitu. Urat-urat gitu. Boleh dah? Okay, so kita tengok sampel jawapan. Okay, so untuk sampel jawapan, cikgu ambil jawapan ni Arisha. Y ialah injap sabit, salah pagi hari lagi. Fungsi injap sabit, awak nampak tak? Bila pelajar salah dah, awak nampak tak? Fungsi injap sabit, habis. Injak sabit, habis. Injak juga berfungsi memastikan pengaliran darah sehala berlaku. Injak merupakan komponen penting. Semua tak ada markah. Kosong markah. Nampak tak? Bila kita dah salah label, salah habis lah. Okay, sama juga jawapan Atilah. Y adalah injak sabit. Salah. Injak sabit terletak di pangkal arteri pulmonari dan pangkal aorta. Fungsi Y memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung. Salah. So, kosong markah. Boleh? Nampak tak implikasi bila kita jawab salah macam tu. Label salah habis lah. Walaupun kata, alah cikgu 4 markah je. 4 markah ni kak. Kalau awak markah 65. Awak markah 66. Awak nak 4 markah lagi untuk 70. Tolak. Nampak implikasi dia. Okay dah? Okay. Kita masuk soalan last, soalan 11. Okay, untuk soalan 11 ni soalan mencipta deh. Betul tak? Soalan bahagian C deh. Soalan 11 ni dia soalan bahagian C dan dia tak boleh pilih-pilih. Dia mesti wajib jawab. Wajib jawab dan ini contoh je. Ini contoh. Sebenarnya untuk soalan 11 ni soalan kebat. Aras tinggi dah. Soalan bagi cikgu, soalan ni tak aras tinggi pun ni. Yang ni. Okay. Sebab mungkin yang ni ujian ke. Jadi dia tak aras tinggi. Tapi kalau yang dalam SPM sebenar, dalam trial, dia adalah soalan wajib jawab tetapi beraras kebat. Okay, so kita tengok soalan ni. Indeks jisim badan BMI boleh digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu mempunyai kurang berat badan normal, lebih berat badan atau obes. Nilai BMI boleh ditentukan dengan formula berikut. Bukan awak duk buat sokmo untuk PAJSK kan dalam buku PAJSK tu. So cara kita nak kira, kita nak tahu berat badan kita ni tergolong dalam golongan apa? Ni cara dia, iaitu berat dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Katakan contoh siapa? Katakan contoh siapa? Nak ambil berat siapa ni? Katakan contoh berat siapa-siapa lah. Siapa dia Hannah. Berat Hannah 40. Hannah berapa kilo? Hilang dah. Cikgu Okey, lah. katakan contoh Hannah tinggi 1.8. Apa dia? Tak, tadi saya lag kot. Tak dengar. Apa dia Hannah? Okey. Berapa berat awak Hannah? 49. 49. Okey, so 49. Tinggi berapa? 190 lebih. 180 lebih. Okey, kita ambil 1.8 lah. 1.80, 1.80. So, tu cara nak kira. 160 Ambil lebih. berat bahagi 1 tinggi sangat. 1.63 lah. Okey. Awak kena tukar dalam meter. Okay? Tukar dalam meter darat kuasa 2 tu. Jadi 49 bahagi 1.63 darat 1.63. Jadi bila kira-kira awak pun keluarlah. Katakan contoh kurang daripada 20. Maka awak adalah kurang berat badan. Kurang berat badan ni tak bagus lah. Dia kena makan untuk tambahkan badan dia. Okey, lepas tu kalau 20-24 ni orang yang normal. 25 hingga 30.
overweight. Overweight ni gemuk lah. Gemuk, overweight, berat badan berlebihan. Tapi kalau lebih daripada 30, obese. Awak jangan samakan obese dengan gemuk. Gemuk is gemuk lah cikgu, gemuk. Tapi kalau obese tu obese. Dan obese pula dia ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai jadi morbid tu. Okay, jelas Okay, jadi soalan ni kirakan nilai BMI. Dia dah bagi formula kau. Dia kata kirakan nilai BMI. Okay, cuba tengok cara cikgu mengira. Kalau dalam exam macam ni lah kena buat. Kalau cikgu adalah bekas cikgu matematik dulu. So cikgu akan buat formula sokmo-sokmo. Cikgu selalu ajar pelajar cikgu. Biarlah ada formula dah kita masuk. Okay, so jisim dalam kilogram dia nak untuk individu P dan Q. So P 35. So 35 kilogram. Ajar untuk letakkan unit. Okay, bahagi 1.71 meter kan. Okay, so dapatlah 11.97. Okay. Kesilapan di sini ialah mujur tahun itu dia tak cara ke unit. Tapi jangan ikut cikgu buat. Kena letak unit. Kena letak unit. So jisim dalam kilogram per meter kuasa 2. Okay. Boleh. Jangan buat seperti cikgu gini. Keluar terus jawapan ni. Jangan buat macam tu. Ajar diri untuk buat unit. Boleh. Untuk buat unit. Dapat ke? Okey, so kita dapat 11.97 dengan 41.03. Mujurlah soalan ni bila dia 2 markah, dia tak fokus kepada unit. Kalau paper 3 dia nak unit so sebab ni 2 markah dia tak fokus kepada unit. So dia nak tengok kiraan. Tapi jangan buat macam cikgu ni. Cikgu nak pesan bubuh unit. Okey, so kita tengok jawapan Yoshi ni 11.97 okey betul 41.04. Betul 41.04 Sekejap 2.92. Apa Yoshi ni keluar 41.04? Cikgu dapat 41.03. Siapa boleh cuba ni? Dapat berapa? Dia bunda cikgu. Oh dia bunda. Sekejap deh. Kalau bunda pun, kenapa cikgu dapat 40? Okey. Tak apalah kot cikgu rasa. Tapi lain time kena hati-hati lah ni Kena hati-hati. Beza 1 ni pun sebenarnya salah dah ni. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Berdasarkan kepada jawapan anda tadi, DA1 dan jadual 1, nyatakan keadaan individu Q, kesihatannya, keadaan nilai BMI yang sama berterusan. Okay, ada 2 kerja di sini dah. Ada 2 kerja di sini walaupun awak tengok Allah 4 markah je. Okay, nyatakan keadaan individu Q. Kena nyatakan dulu keadaan dia apa. Satu kerja, okay, satu tugas. Nyatakan dulu orang Q tu apa. Tengok jadual. Dia ni duduk dalam grup mana, kumpulan mana. Kemudian nyatakan kesan kepada kesihatan
sekiranya dia berterusan BMI dia macam tu. Jadi ini adalah aplikasi. Kenapa mengaplikasi? Sebab awak dah tahu dah dia dalam kumpulan mana. Sekarang awak kena aplikasi pengetahuan awak tentang orang Q ni. Okay, jadi jawapan dia, keadaan individu Q ialah orang yang obes, iaitu lebih daripada 10. Okey, dapat dah 1 markah sebab kita bagi tahu keadaan dia. Okay, kemudian pergi kepada kesan dia. Jadi kesan dia ialah orang itu obes. Masalah kesihatan dia ialah obesity. Jangan panggil penyakit salah. Jangan panggil penyakit. Kita kena panggil masalah kesihatan. Jadi orang itu kesannya ialah dia akan ada masalah kesihatan obesity. Bila ada obesity, dia akan terdedah kepada risiko penyakit kardiovaskular. Awak berhenti setakat ni 1 markah ataupun awak nak bagi contoh. Okey, awak kata penyakit kardiovaskular tu dah dapat 1 markah. Ataupun ada pelajar dia nak bagi tahu penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi atau stroke atau hipertensi atau arteriosklerosis atau arteriosklerosis. Pelajar cikgu nak awak hati-hati. Artero dengan arterio berbeza. Okey, artero dia tersumbat kerana kolesterol. Arterio dia tersumbat kerana kerana lipid dan sebagainya. Lain-lain ni kerana kalsium, kerana kalsium. Kalau artero kerana kolesterol. Kalau kalsium yang lain ni dua ni. Okey. Lagi mungkin dia ada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Manis dah, nak tulis kencing manis boleh, nak tulis diabetes mellitus. Okey, ataupun ada lagi. Mungkin dia akan ada kerosakan hati, mungkin dia sakit tulang, mungkin dia akan jadi kerosakan ginjal. Lepas tu bila dia gemuk, orang duk ejek-ejek dia apa semua tu, ketidakseimbangan mental dan emosi. Okey, sorry bukan gemuk obes. Okey, mungkin dia akan ada ketidakseimbangan mental. Lepas tu pergerakan yang batas. Jadi mana-mana jawapan diterima. Okey, jadi kita akan semak jawapan pelajar. Cikgu ambil jawapan Yoshi ni. Keadaan individu Q berada dalam kategori obes. Okey, 1 markah. Kerana indeks GSIM BMI adalah melebihi 30. Sekiranya individu Q mempunyai nilai BMI yang sama berterusan, maka individu tersebut akan menghadapi pelbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular. 1 markah. Dan apa ni? Yoshi ni apa tu? Cikgu tak dapat baca tu. Dan diabetes kan? Betul tak? Okey, so 1 markah. Jadi Yoshi ni dapat 3/4. Okey, kita tengok jawapan Alia Najma. Q mengalami obesity, 1 markah. Jika keadaan ini berterusan, individu Q akan berisiko mendapat penyakit kardiovaskular, 1 markah. Diabetes mellitus, 1 markah. Kegagalan hati, 1 markah. So dia dapat 4/4. Okey. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Rajah 11.2 menunjukkan kelas makanan. Sekejap Hello. Tengah hilang. Tak ada. Tak ada yang hilang. Okey. Yang ni kemahiran mengaplikasi. Berdasarkan Rajah 11.2, cadangkan 2 kelas makanan. Okey, awak kena jawab ni berdasarkan rajah ni.
makanan yang perlu diambil oleh individu P. So individu P tu kurang badan untuk mencapai indeks jisim badan yang normal dan berikan alasan kepada anda. Kah saja. Okay, jadi sebab dia kurang berat badan, jadi cikgu pun cadangkan dia makan, dia kena ada perkataan lebih banyak. Sebab apa cikgu perkataan lebih banyak? Sebab kalau dia makan macam biasa, dia tak akan dapat berat badan tu. Dia tak akan dapat berat badan ideal tu. Jadi dia kena makan lebih banyak protein atau kelas makanan M. Okay? Berilah contoh. Apa contoh tu? Awak tengok gambar. Seperti ayam, ikan, daging atau telur. Untuk apa awak cadang dia makan banyak protein? Untuk membentuk tisu baru, menambah bilangan sel. Jadi bila sel tu makin banyak, dia akan jadi bertambah berat badan dia. Okay? Ataupun membaiki tisu yang rosak atau mati. Okey, lagi. Sebab dia nak 2 kelas makanan, jadi mana-mana. Okey, cikgu cadangkan dia pula makan lebih banyak karbohidrat atau kelas makanan L. Okey. Apa contoh? Nasi, mi, ubi, kentang. Oh, cikgu nak ingatkan kalau jenis tajuk macam ni, karbohidrat, protein, ingatlah sokmo-sokmo untuk beri contoh. Untuk beri contoh makanan apa. Okey, ingatlah. Kalau apa-apa, beri contoh makanan. Kalau untuk tajuk karbohidrat, protein, lipid ni, tolonglah ingat. Kita beri sendiri contoh. Okey. Seperti nasi, mi, ubi, kentang. Fungsi dia apa? Untuk membekalkan tenaga. Mana-mana 2. Okey, ada pelajar tak nak protein. So dia nak gantikan dengan lipid. Makan lebih banyak lipid atau kelas makanan N. Apa contoh? Minyak sayuran atau mentega atau margarin. Fungsi dia kalau lemak ni membekalkan lebih banyak tenaga ataupun membekalkan tenaga 2 kali ganda. Mana-mana 2. Okay. So kita tengok jawapan. Cikgu ambil jawapan dia. Individu P boleh mengambil kelas makanan M yang tinggi protein. So dia ada perkataan tinggi tu. Maknanya dia makan lebih banyak lah. Okey, dapat markah. Kalau tak ada perkataan tinggi tu memang salah lah. Untuk menggalakkan pertumbuhan sel baru. Okey, dapat markah. Protein juga akan membina lebih banyak otot. So lebih banyak otot ni ialah sel barulah, repeat lah. Okey, individu P juga boleh mengambil kelas makanan N yang tinggi. Okey, sebab ada perkataan N tu yang tinggi tu. So dapat markah, 1 markah. Cikgu akan kurung lah. Kerana lemak mempunyai nilai kalori yang tinggi dapat menambah. Memiliki nilai kalori yang tinggi dapat menambah berat badan dengan lebih cepat. Dia tak kait dengan tenaga. So dia dapat 3/4. Okay dah. Memiliki nilai kalori yang tinggi yang dapat memberi tenaga yang lebih banyak bagi serta menambah berat badan dengan lebih cepat. Tak apa. Dia kekurangan makasih ni. Boleh dia? Ke dia ada nak tanya? Tak cikgu, okey. Jelas kah? Kena kait dengan tenaga sebab lipid lemak ni dia untuk memberi 2 kali ganda tenaga. Okey, kita ambil jawapan Liana. Individu P perlu mengambil kelas makanan M dan kelas makanan L. Okey, tapi sebab dia tak ada banyak. Nampak? Sayanglah. Kerana individu P kekurangan berat badan. Kelas makanan M ialah protein yang penting untuk pertumbuhan dan pembakian. Okey, so ni dapat 1 markah untuk peranan protein. Kelas makanan L ialah karbohidrat yang membekalkan tenaga. So, dia dapat 2/4. Saya dah beri kumpulan M dengan N ni. Awak kena bagi tahu makan lebih banyak kelas makanan M. Makan lebih banyak kelas makanan L. Kena bagi lebih banyak. Sebab law ni dia tu kurang berat badan. Boleh Liana? Boleh cikgu. Okay dah, harap jelas lah. Sebab tu cikgu kata esay ni dia kena buat banyak latihan barulah kita boleh kena pasti. Okay, last sekali. Rajah 11.3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kadar fotosintesis menggunakan metode cahaya yang berbeza. Okey.
Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Dia guna pokok Elodea. Pokok Elodea ni ialah pokok dalam akuarium tu. Yang orang letak dalam akuarium tu. Okay, so jisim Elodea dia tetapkan 0.5 dengan 0.5. Okay, warna cahaya mentol dia bagi dua warna yang berbeza iaitu ungu dan hijau. Bilangan gelembung udara hasil daripada dia buat fotosintesis ni kita dapati pada warna ungu banyak, 50 gelembung udara keluar. Okay, ni gelembung udara ni keluar. Kalau kita guna cahaya hijau, 10 je. Okay, rajah 11.4 menunjukkan graf spektrum dengan jumlah cahaya yang diserap oleh klorofil dalam Elodea, R dan S. So kita nampaklah, oh cahaya ungu ni tingginya. Cahaya hijau kurang 10. Lepas tu dia tinggi lagi. Dalam cahaya orange dan merah. Berdasarkan rajah 2 dan rajah 11.4. Maknanya awak kena tengok rajah ni dengan rajah ni. Huraikan kesan warna cahaya yang berlainan terhadap tindak balas bergantung cahaya bagi fotosintesis yang berlaku pada tumbuhan dalam bekas R dan tumbuhan dalam bekas S. Jadi awak nak terangkan jawapan, awak nak tengok jadual ni dan jadual ni. Okey. Jadi sebab dia suruh terangkan, sekejap kita tengok balik soalan. Dia suruh huraikan kesan. Huraikan kesan warna cahaya yang berbeza-beza kan. Dia bukan suruh banding ke apa. Okey, ada pelajar tanya cikgu, boleh ke buat jadual gini dalam SPM? Walaupun dia tak suruh beza? Boleh. Walaupun dia tak suruh beza, kita buat jadual ni. Lagi mudah pemeriksa nak menanda. Okey, so cikgu pergi dekat art dulu. Graf spektrum cahaya paling tinggi. 1 markah. Okey. Berapa markah dia nak? 10 markah kak. 10 markah ni sangat bahaya. Hilang sikit je, hilang banyak markah. Okey. Sebab apa graf cahaya paling tinggi? Sebab bila cahaya banyak, klorofil pada Elodea menyerap lebih banyak cahaya. Kau nampak tak cikgu guna perkataan lebih? Sebab bila dia tinggi sini, banyak cahaya, so dia akan serap lebih banyak cahaya. Bila lebih, awak nampak tak cikgu ulang lebih. Cikgu apa jadi kalau saya tak guna lebih? Salah lah. Tu bahaya. Kalau kurang. Kalau tidak. Kalau banyak. Awak kena ulang dalam setiap jawapan awak. Jangan main-main. Hak cikgu terangkan semua ni, itulah teknik jawab SPM. Tak nanti panggil cikgu Madiana, tak nanti panggil cikgu lain. Setiap cikgu, maknanya ni lah teknik. Tak payah tunggu penceramah, cikgu bagi dah ni teknik. So awak tengok ni, bila graf spektrum cahaya paling tinggi, maknanya paling banyak, maka klorofil pada Elodea menyerap lebih banyak cahaya. So bila banyak cahaya, lebih banyak fotolisis berlaku. Fotolisis air ni apa dia cikgu? Foto cahaya. Lisis pecah. Pecah ke apa? Pecah molekul air. Jadi bila dia terima banyak foto, banyak cahaya, pemecahan air pun banyak. Lebih banyak fotolisis air berlaku. Jadi bila banyak fotolisis air berlaku, lebih banyak molekul air diuraikan. Urai ni maksud dia pecah. Apa cikgu pecah? Lisis tu pecah lah. Okay, bila pecah, H2O bila dia pecah, jadi apa? Lebih banyak atom hidrogen dihasilkan, lebih banyak atom hidroksida dihasilkan. Simple je jawapan. Betul? Bila banyak, maka dia akan buat tindak balas bersandarkan cahaya. Jadi menghasilkan lebih banyak oksigen. Bila banyak oksigen, lebih banyak gelembung udara. So bila banyak oksigen, lebih banyak tenaga ATP dihasilkan. Boleh kait tak? Bila spektrum cahaya paling tinggi,
maka klorofil pada Elodea pun serap lebih banyak cahaya. Cahaya digunakan untuk buat lebih banyak fotolisis air. Foto cahaya, lisis pecah air. Banyak molekul air pecahkan, uraikan. Bila banyak pecah O tu, banyak hidrogen dibebaskan. Banyak atom hidroksida dibebaskan, dihasilkan. So bila banyak tu, banyak oksigen dihasilkan, maka menyebabkan banyak gelembung udara terhasil. 50 tak okay? Okay, so oksigen itu apa? Untuk buat respirasi Lebih banyak tenaga ATP dihasilkan. Boleh? Mana-mana satu markah. Okay. Kemudian pergi pula kepada hijau. Graf spektrum cahaya paling rendah. So bila dia paling rendah, dia akan memantulkan lebih banyak cahaya hijau dan menyebabkan kurang cahaya di ni kena rujuk buku sikit lah. Jadi bila dia cahaya paling rendah, dia akan pantul lagi banyak cahaya hijau dan menyebabkan kurang cahaya diserap. Jadi bila kurang cahaya diserap, kurang fotolisis air berlaku. Kurang fotolisis air, kurang molekul air dipecahkan, diuraikan. Kurang hidrogen, kurang ion hidroksida, kurang oksigen, kurang gelembung udara 10, kurang tenaga dihasilkan. So kena kurang. Okay. Dan untuk pengetahuan awak, spektrum cahaya ni sebenarnya ada 7 warna. Okay. Sebab tu dia bermula dengan ungu, biru, tengok warna dia lebih kurang. Ungu paling tinggi. Lepas tu nampak tak dia genda, hijau, kuning, masuk dah. Orange, jingga merah tu, dia tinggi balik dah. Jadi kalau tinggi tu maknanya dia serap banyak cahaya. Okay, so kita tengok jawapan Nasuha. Tumbuhan dalam bekas art terdedah kepada cahaya mentol berwarna ungu. Warna ungu merupakan kombinasi tak ada markah. Kadar fotosintesis paling tinggi dalam cahaya merah dan biru. Hal ini kerana semua cahaya merah diserap oleh klorofil, manakala cahaya biru diserap oleh pigmen carotenoid sebelum dipindahkan kepada klorofil. Tak ada markah lagi. Kedua-dua cahaya ini, dia bukan salah deh. Pemeriksa akan buat macam ni. Dia akan buat IR. Maknanya tak ada irrelevant, tak ada kaitan pun. Kedua-dua cahaya ini mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk mengujar elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Oleh itu, tumbuhan dalam bekas art menghasilkan gelembung udara yang banyak, satu markah, kerana kadar fotosintesis paling tinggi. Tumbuhan dalam bekas es pula terdedah kepada cahaya mentol berwarna hijau. Cahaya yang diserap adalah sedikit. Sebab dia kata tadi pantul kan. Okay. Oleh itu, tumbuhan dalam bekas es menghasilkan gelembung udara paling sedikit. Okay, so daripada 10, Nasuha dapat 3/10. Awak kata banyak saya tulis, tapi cikgu markah 3/10. Sebab tak ada point. Kita tengok jawapan Amni. Bagi tumbuhan Elodea art, warna cahaya mentol adalah ungu. Ungu merupakan gelembung warna merah dan biru. Gabungan warna merah dan biru. Cahaya merah diserap oleh klorofil dengan kadar paling tinggi. Okay. Kenapa Nasuha tak dapat? Sebab Nasuha kata kerana semua cahaya merah diserap. Kalau awak kata diserap tinggi, dapat markah dah. Cahaya biru pula diserap oleh pigmen carotenoid sebelum dipindahkan kepada klorofil. Kedua-dua cahaya ini mempunyai jumlah tenaga cukup untuk mengujar elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Oleh itu, kadar fotosintesis adalah tinggi, menyebabkan bilangan gelembung udara juga tinggi kerana oksigen dibebaskan semasa proses. Kalau dia kata banyak oksigen, dapat markah dah. Bagi tumbuhan Elodea S pula, warna cahaya mentol adalah hijau. Jumlah cahaya hijau yang diserap oleh klorofil adalah rendah. Sebab dia dipantulkan ya. Satu markah. Bilangan gelembung udara yang terhasil adalah lebih sedikit. Satu markah. Ini kerana kadar fotosintesis adalah rendah. Okay, so dia dapat 4/10.
Apa Sebab duduk cerita pasal kadar fotosintesis. Sedangkan kita nak cerita apa yang berlaku semasa fotosintesis tu. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Nasuha dengan Amni? Tak ada cikgu. Jelas ke bapa dapat markah gitu? Ke ada macam tak puas hati? Bapa saya dapat gini cikgu. Ya, rasa macam betul dah tapi bila tengok skema tu jauh. Skema tu jauh. Memang jauh sangat lah. Amni ada nak tanya tak? Cikgu kenapa jawab gini-gini? Tak ada nak tanya? Tak ada cikgu. Jelas Okay, so kalau jelas, nanti you all saling, cikgu rasa cikgu bagi dah kot slide ni, betul tak? Nasuha, cikgu bagi dah ke slide ni? Bagi dah. So kalau bagi dah, pelajar Furbish ke, pelajar Diligence ke, Endeavour ke, apa ke, kena salin belakang. Kalau awak ada kemudahan printer, awak print terus dan awak baca. Okay? Dan sebelum cikgu berakhir, cikgu suka sangat nak ingatkan semua benda ni. Cikgu buat benda ni dah, cikgu memang buat sendiri ni. Biologi ni. Okay, dengan molek. B tu apa? Ingat baca stimulus, stem soalan. Macam cikgu Madiana. Stimulus, stem soalan, baca soalan elok-elok. I kena buat bio. Dua soalan tapi kena buat istiqomah. Cikgu dulu sebab cikgu suka bio, cikgu pastikan cikgu buat. Setiap hari cikgu mesti buat. Okay, otak mesti seiring. Nak jawab soalan, guna otak juga. Kadang-kadang tu jangan gaduh nak jawab. Fikir dulu. Okay, macam Cikgu Madiana kata itu, buat idea-idea di tepi dulu. Okay, latihan jangan lupa. Kena istiqomah lah kaitan dengan tu. Kalau boleh buat banyak kertas satu. Cari je dalam internet, Google. Okay, awak kena optimis. Awak dah buat, dah berusaha, awak dah. Okay, awak kena optimis lah kalau dapat gitulah. Okay. Lepas tu G, jangan tak masuk kelas. Kena cari redha Allah, redha ibu bapa, redha guru. Maknanya kalau waktu solat, pergi solat dulu. Lepas tu kalau mak panggil pun, tinggallah sekejap buat hak mak ayah minta tu. Lepas tu cari redha guru. InsyaAllah biologi A+. Okay, lepas tu cikgu kait pula. Yang ni kait dengan bio. Okay, kena baca fakta, hafal skema. Bio ni dia tak dia kena baca. Kena hafal. Tak macam ingat lupa tu tak boleh. Buat ayat sendiri tak boleh. Fakta, hafal skema. Tak ada cara lain, kena hafal skema. Ingat proses dan mekanisme, dia tak boleh jump. Katakan contoh proses A, dia kena pergi proses B, lepas B kena berlaku C. Dia tak boleh daripada A terus Z. Mati selalu. Senang je. Dia tu akan mati. Sebelum nak mati tu kena gapa dulu? B, C, D. Okay. Olah ayat ringkas dan tepat. Latihan kertas 1 dan 2 kena buat. Dalam satu hari tu buatlah. Buat 1-2 soalan cukup dah. Okay. Jawab guna formula akak. Kan panel-panel beri tahu baru ni. Kata banyak guna formula akak semasa menjawab. Guna nota bergambar biografi, belajarlah buat nota-nota biografi dan ingat cara-cara menghafal. Okay, so habis daripada cikgu, insyaAllah kita jumpa hari Ahad minggu hadapan. Hari Ahad tu mungkin cikgu akan group dengan Diligence or Endeavour lah. Okay, kita tengok. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa buat soalan tanya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Apa pun gitu, terima kasih cikgu. Apa Najma pun gitu, kita terima kasih cikgu. Cikgu nak tanya. Skema jawapan dengan Cikgu Madiana tu cikgu ada ke? Tak ada kak, dia tak bagi. Nanti lah cikgu minta. Ataupun Okey, terang tanya cikgu. ni. Siapa tu kecek dengan cikgu saat ni? Amalin ke? Amalin terang tanya budak kelas cikgu. Budak kelas cikgu ni, Cikgu Selina.
Okey cikgu, terima kasih. Takut dia ada.